the world going to see it. Okay. So saya rasa itu sesuai dengan pepatah manusia harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Itu yang akan ditinggalkan. Apa yang akan ditinggalkan nanti. Itu antara pengalaman ketiga-tiga pereka kita hari ini. Dan sebenarnya ada juga yang ingin kita kongsikan bersama dengan anda di luar sana tentang seorang pereka batik ini yang juga berjaya membawa nama batik ini ke Persada Antarabangsa bersama dengan Alana Ilham, bersama dengan Rina di sana. Silakan Rina. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Sri Pentas TV3. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Menyentuh tentang industri fashion tanah air, pastinya kita berbangga apabila fashion ini sudah pun dapat mencipta nama hingga ke peringkat antarabangsa. Dan sebenarnya ketika ini saya berada di Alana Ilham. Mungkin anda jarang kedengaran, tetapi percaya ataupun tidak, Alana Ilham yang bermula sejak tahun 2009 ini sudah pun menempa nama hingga ke peringkat dunia yang mengenengahkan batik lukisan tangan. Jadi nak mengetahui lebih lanjut bagaimana ia bermula, apa kata kalau kita bersama dengan pemiliknya iaitu Nik Intan Rashid bersama saya ketika ini. Apa khabar Nik? Khabar baik, alhamdulillah. Okey Nik, mungkin Nik boleh ceritakan kepada penonton wanita hari ini bagaimana agaknya Alana Ilham ni bermula sehingga mencipta nama hingga ke peringkat antarabangsa. Alhamdulillah lah. Asalnya Alana Ilham ni saya mula sebagai hobi sahaja. Saya berhenti kerja ketika mengandung anak pertama. Kemudian buat suka-suka di rumah macam tu, mendapat tempahan daripada orang. Ada orang berminat. Jadi daripada situ saya mula beroperasi di rumah sahaja mengikut tempahan. Lama kelamaan tempahan semakin banyak. Jadi saya mula mengambil pekerja dan sekarang beroperasi sepenuh masa di Taman Kosas Ampang. Di pasaran luar tu bermulanya dengan kenalan saya di Las Vegas, Nevada, USA. Dia pun membawa barang saya ke sana untuk dijual secara kecil-kecilan. Word of mouth punya marketing lah. Tak ada kedai ke apa. Tapi daripada situ, baru-baru ni saya telah mendapat jemputan untuk menyertai ada fundraising charity event di Las Vegas, Nevada, dipanggil Candle Lighters and Evening of Hope. Ini actually under Childhood Cancer Nevada. Diharapkan dengan ini akan membuka lagi peluang lain ke different platform lah di luar negara. Dan untungnya hari ini saya sendiri dapat mengenakan busana daripada Alana Ilham yang berkonsepkan batik lukisan tangan. Mungkin Nik ada pandangan sendiri bagaimana agaknya potensi batik ini boleh diketengahkan hingga ke peringkat antarabangsa. Okey, specialnya batik kita ni is actually kita punya orang kata national heritage kan. Tapi kalau terlalu traditional pun tak boleh pula lah, because orang sana tak naklah pakai baju kurung kita. Jadi Alana Ilham ni kita menggabungkan traditional dan contemporary, di mana ia boleh dipakai untuk apa-apa sahaja majlis oleh sesiapa sahaja, muda ataupun yang berumur. Jadi kalau macam, and then because kita buat tempahan khas juga, jadi kalau orang berminat dengan batik Malaysia tapi nak pakai dalam baju moden seperti dress, kita boleh buat. Dan mungkin akhir sekali Nik boleh kongsikan tentang persaingan di kalangan pereka-pereka muda kita, pereka tanah air yang sememangnya masing-masing mempunyai iltizam untuk meletakkan fashion ke peringkat antarabangsa. Okey, kalau ikutkan fashion industry di Malaysia sekarang, saya katalah designer sekarang, pereka-pereka fashion sekarang makin lama makin muda, lepas tu makin berani. Sekarang punya fashion industry dekat Malaysia dah berani. Saya pun kata saya punya corak pun macam saya punya batik, corak berani. Dia bukan lagi macam dulu-dulu bunga-bunga kerawang sahaja, dah ada macam-macam tribal and modern semua. So sekarang punya fashion industry saya kata memang tak ada masalah nak berjaya menembusi pasaran luar negara. Sebab kita dah sama taraf dah dikirakan dengan pereka-pereka fashion di luar sana. Kita sama-sama doakan kejayaan Alana Ilham dalam dunia fashion. Terima kasih Nik bersama kami hari ini. Itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini berkenaan dengan fashion daripada Alana Ilham. Kita kembali semula ke studio. Terima kasih Rina dari
berasal daripada batik Alana Ilham ya. Okey, sedikit mungkin Datuk Bernard nak cerita sedikit tentang tips. Apakah agaknya tips yang mungkin boleh diberikan kepada penonton di luar sana tentang perjuangan Datuk selama kini yang boleh menjadi sumber inspirasi kepada mereka? Sumber inspirasi? Ya. Bagi saya nak jadi seorang perakit fashion kan? I think seorang perakit fashion tu perlu setiap tahun tu mereka memerlukan mengeluarkan design atau reka fashion menunjukkan update their collection. At least tak payahlah 15 pasang, 10 pasang pun cukup. So kita tahu dari her aesthetic, seseorang he or her or seorang macam saya, every season I have to do a collection. Walau whatever situation ke ataupun ada ke musim what do you call whatever crisis or not crisis, you have to have a collection in your store. Doesn't mean parade, tapi in your store. Dan percaya, believe in you, believe in what you do. And keep rework and rework. Tetapi if you drop, you climb. You drop, you climb again. And then jangan pandang kanan dan kiri, dengar VIP sini, dengar VIP situ atau ini, and then confuse yourself. Listen to your own inner voice. And 10 orang masuk, 9 orang tak suka, 1 orang suka pun cukup. If dia sendiri tidak percaya, siapa lagi nak percaya baju dia? Betul. So I think that is the one who keep you go. Just imagine, saya anak saya pun begitu juga. So if not nice, it's okay. But one day someone will discover you and paid the rest of the 9 years. Believe in yourself. Jatuh bangun. Believe in yourself, and that is about the inspiration. And you, Melinda, your comments about the current development and situation of the Malaysia fashion industry. I think we have so many talented people and so many young designers out there today. And I think a lot of them they graduated from school, from fashion school, and they just started their own boutiques. Yeah. Perhaps because they have got money to do so. It is very different from how we started, because we actually work since we were very young, and we actually work from the bottom. Slowly build up our experiences and learn the skill before we actually call ourselves a designer and open our own label. So I see today the problem with the younger designers, they just don't get enough experiences before they start. Perlu cari lagi banyak pengalaman di situ ya. Sedikit daripada Datuk Tom sendiri. Ini juga kan sekarang with the social media, kalau kita nak membuatkan advertisement untuk jenama-jenama, senang saja. There is the University of Instagram. There is Facebook, Nak jadi model pun you can put yourself on Instagram. I mean, and so it's senang. Semua siapa yang ada duit untuk membelikan collection, you market it on social media, And they call it a jenama, and they call it also themselves a fashion designer. That is the development yang sudah nampak ada kemajuan sekarang dalam tu. Tapi kita mesti tahu betulkah itu ada DNA kita dalam kita punya produk. Itu yang kalau kita yang betul-betul fashion designer ataupun betul-betul sayangkan industri ini, kita ada DNA dalam kita punya collection. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Bernard, Datuk Tom dan juga Melinda bersama-sama kita. Sedikit perbincangan ini saya kira berkobar juga semangat saya kerana dapat bercerita, berkongsi idea daripada mereka untuk menaikkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Banyak lagi sebenarnya nak dikongsikan, tapi mungkin masa begitu mencemburui kita, dan terima kasih kami ucapkan, kami selaku peminat-peminat anda bertiga, dan terima kasih tahniah kerana berjaya membawa nama Malaysia ke pesada antarabangsa. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih for putting us together. Lama tak jumpa. Baik, consider reunion, right? Kita akan berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali lagi kita akan bersama dengan Izzat Lazim. Siapa tu? Lepas ini. Nantikan. Wanita hari ini